أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa sahaja kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim. Setelah itu, maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua, supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Sambil ia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, melainkan kerana ia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang-orang yang kekal selama-lamanya dalam syurga. Dan ia bersumpah kepada keduanya dengan berkata, sesungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan buah pohon itu, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing. Dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga. Serta Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok ini? Dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan kalau engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu semua dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengah yang lain. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi. Dan juga diberikan kesenangan hingga ke suatu ketika, yakni mati. Allah berfirman lagi, di bumi itu kamu hidup, dan di situ juga kamu mati. Dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan. Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucuknya pakaian mereka berdua, untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Masih lagi dalam penafsiran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-8. Ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan tentang sejarah hidup awal manusia. Setelah Allah Ta'ala memberi amaran kepada para penyembah berhala, kepada golongan yang mensyirikkan Allah SWT, supaya mereka beriman, kalau tidak mereka akan dikenakan azab. Kalau tidak nanti pada hari kiamat kelak, mereka akan dihumbang ke dalam neraka Jahannam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sejarah manusia itu ialah sejarah makhluk yang beriman pada Allah. Sejarah manusia itu begitu agung, berasal dari syurga. Tetapi datang satu makhluk yang dengki kepada nenek moyang mereka, iaitu bernama Iblis, yang
ego dan sombong tidak mahu mematuhi perintah Allah. Justru itu dia bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Dan iblis meminta umurnya dipanjangkan sampai hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala cerita semua ini supaya kita manusia tahu siapa musuh kita yang utama. Dan apakah yang mendorong kepada kekufuran kalau bukan iblis, syaitan dan para tenteranya. Dan supaya kita mengetahui hasutan dan was-wasnya ini berterusan sehingga kita menemui Allah. Dia tak akan berhenti dan dia tidak akan berehat. Sebagaimana dia telah berusaha mengeluarkan Nabi Adam dari syurga. Walhal syurga tempat yang paling mulia. Bagaimanakah keadaan kita cuma mereka nak keluarkan kita dari dunia ini? Adam berada dalam syurga bersama isterinya Hawa. Pun berjaya dikeluarkan oleh iblis. Ini kan kita pula berada di dunia. Yang penuh dengan kerosakan. Yang penuh dengan punca-punca maksiat. Dalam syurga tak ada maksiat. Dikelilingi oleh rakyat yang bernama malaikat. Kita kat dunia ni dikelilingi oleh rakyat yang macam kita juga. Bagaimana kita mampu menanganinya? Kerana itu Allah Ta'ala menyuruh kita memerhatikan kisah ini. Dalam kisah ini ada banyak iktibar yang boleh kita ambil. Bila Allah menyebut sesudah dihalau iblis keluar daripada rahmatnya, menjadi makhluk terkutuk sampai hari kiamat, dia tidak akan beriman. Menjadikan dia dan keturunannya serta segala pengikutnya akan dicampakkan ke dalam neraka tanpa belas kasihan. Maka Allah pun menyebut tentang Adam yang zahirnya sudah pun tak diganggu oleh iblis. Sebab iblis sudah dikeluarkan, sudah dihalau. Maka Allah berfirman, wa ya Adam uskun. Dan kami berkata, wahai Adam, uskun, tenanglah kamu. Tetaplah kamu. Tinggallah kamu dengan damai. Anta, engkau, wa zawjuka, dan isterimu. Untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menjadikan kepada manusia ini semenjak awal lagi sudah ada isteri. Iaitu Hawa. Bagi menunjukkan kehidupan manusia itu tak akan lengkap tanpa pasangan. Dan kebahagiaan mereka tak akan mungkin lengkap tanpa pasangan. Dan itu Allah menyebut, uskun anta wa zawjukal jannah. Kamu wahai Adam dan isterimu tetaplah kekal di dalam syurga ini. Fakula min haitsu syi'tuma. Makan apa sahaja yang berada di dalamnya. Bila Allah Ta'ala menyebut perkataan fakula min haitsu syi'tuma, apa yang kamu nak makan. Kerana memang manusia Allah ciptakan dalam diri kita kehendak. Maka dengan kehendak tadi kita makan. Bila tak ada kehendak kita pun tak nak makan. Selera dalam bahasa lain ni. Bila tak selera kita tak makan. Tetapi dalam syurga, sifat dalam syurga semuanya berselera. Kat dunia ni tuan-tuan sekalian, walaupun kita cerita makan, walaupun kitalah yang menjadi host jalan-jalan cari makan, belum tentu kita berselera makan. Sebab dunia ini penuh kekurangan. Di syurga, selera makan itu tak pernah padam. Sebab itu Allah kata makan apa je? Apa je? Maknanya banyaknya. Dan hebatnya nafsu makan. Wala taqraba. Tetapi kamu berdua, jangan menghampiri pokok ini. Pokok larangan dalam syurga. Sebagian ulama menyebut lafaz itu secara mutlak. Supaya kita mengetahui bahawa larangan Allah apa pun bentuk dan jenisnya, namanya larangan, maka tak perlu kita nak usul periksa jenis apa larangan. Allah larang maka tak boleh. Tapi setengah-setengah ulama cuba mencari apakah maksud pokok yang dilarang tadi. Bukanlah penting untuk mengetahui jenis pokok tersebut, tetapi just untuk pengetahuan. Setengah menyatakan ia adalah pokok hintah, yakni pokok gandum. Setengah menyatakan ia pokok karam, pokok kurma. Setengah menyatakan ia pokok nakhl, yakni setengah menyatakan pokok anggur. Setengah menyatakan pokok an-nakhlah ataupun kurma. Setengah menyatakan sumbulah, yakni bentuk bijirin yang dilarang. Ia menjadi sifat manusia, bila benda itu dilarang, maka nafsunya akan bertanya-tanya atau tertanya-tanya. Maka syaitan pun ambil kesempatan itu. Bila dalam nafsu itu ada keinginan, maka mudah syaitan untuk menghasut manusia.
Kerana itu Allah Ta'ala menyebut, wala taqraba, jangan dekat, supaya tak wujud keinginan. Sebab bila mana ada keinginan, maka syaitan anggap orang ni macam bola boleh ditendang. Kalau kita lihat takbir Allah dalam Quran, bila Allah kata jangan dekat zina sebagai contoh. Kenapa disebut jangan dekat zina, bukan disebut jangan berzina? Sebab bila kita tak dekat, kita tak ada keinginan. Bila tak ada keinginan, syaitan tak boleh nak hasut kita. Tapi bila kita dekat, keinginan mula ada. Tengok keadaan, suasana, akhirnya terjebak. Sama juga dalam larangan memakan buah syurga. Allah kata jangan dekat pokok tu. Allah tak sebut dalam perintahnya jangan makan. Dia sebut jangan makan, mungkin Adam dan Hawa boleh dekat. Tetapi Allah Ta'ala sudah meletakkan satu garis panduan jangan dekat. Maka Adam pada permulaannya meletakkan satu gaps. Halangan antara dia dengan pokok. Dia tak tengok pokok tu. Tetapi syaitan terus mewas-waskannya supaya dia menghampirinya. Supaya dia tertanya-tanya pokok apa ini. Bila Allah menyebut fatakuna minadh zalimin. Kalau kamu mendekati pokok ini, kamu akan jadi zalim. Allah tak sebut kalau kamu makan. Allah sebut kamu dekat. Kenapa? Bila seorang itu dekat, maka dia akan langgar. Dan ini yang disebut oleh ulama sebagai sadduz zara'i. Sadduz zara'i artinya sesuatu yang kita tutup dulu jalannya. Kerana bila dah masuk, pasti terjebak. Umpama jalan mati. Kalau jalan raya tu jalan mati, sebelum orang tu sampai ke tempat penghujung jalan, dari awal kita dah buat stoppernya ataupun halangan supaya dia jangan masuk. Sebab ni jalan mati. Dari awal kita. Supaya dia tak terpaksa patah balik pula. Maka demikian juga bila kita nak sebut satu tempat tu bahaya, kita lagi jauh lagi dah beritahu, lagi 100 meter ada bahaya di hadapan. Kita kan pakai Waze. Waze kan dah beritahu, lagi 100 meter ada pembinaan. Lagi 200 meter atau lagi 1 kilometer ada benda tu. Dia beritahu daripada jarak jauh supaya kita bersedia. Allah Ta'ala sebut, jangan dekat. Arti kamu kena ada jarak. Manusia kena belajar dan orang beriman khususnya. Semua benda-benda larangan jangan dekat. Tuan-tuan jangan dekat dengan kawan-kawan yang tidak baik. Jangan kata bergaul, dekat pun jangan. Jangan kenal dia. Jangan dekat tempat-tempat maksiat. Jangan dekat. Bukan kata jangan buat maksiat. Jangan dekat tempat tadi. Biar kita tidak mengenal dia. Lebih baik. Maka ini prevention yang paling baik. Tetapi dia bagaimana syaitan tak berputus asa. Di antara kata ulama, syaitan ni dia jahat lah. Tapi antara sifat yang boleh kita ambil dari dia ialah tidak berputus asa. Sebab itu Allah Ta'ala murka kepada setiap hamba yang berputus asa. Kalau syaitan tidak berputus asa menyesatkan kamu, maka kamu, wahai hamba-Ku, jangan putus asa untuk mendapatkan ampunanku. Macam mana pun kamu jahat, jangan putus asa. Sebab syaitan dia tak pernah putus asa sesatkan kamu. Bila Allah menyebut, fawaswasa lahum asy-syaitan, maka syaitan pun mewaswaskan kepada Adam dan Hawa. Liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima. Bagi menelanjangkannya, mendedahkan auratnya. Waktu Adam diciptakan, Adam berpakaian. Adam tidak pernah tengok kemaluan dia. Diciptakan, kemudian Allah pakaikan dia pakaian. Demikian juga Hawa. Hawa juga tidak pernah melihat aib dia, kemaluan dia tidak. Dan Allah jadikan benda ni, benda-benda alat sulit ini fitrah kita untuk tidak melihatnya ataupun untuk malu bila dizahirkan. Bila kita diiman, maka malunya lagi tinggi. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia ini, tuan-tuan sekalian, daripada awal penciptaan sudah tutup aurat. Supaya kita tahu sejarah tutup aurat ini bukan macam tuan-tuan baca sejarah yang ditulis oleh orang kafir yang tak ada agama. Ini zaman batu, ini zaman pertengahan, ini zaman logam, ini zaman tembaga, manusia telanjang tak ada pakaian. Mereka mengambil sampel-sampel orang asli lalu mereka, oh, inilah dulu manusia telanjang. Tidak. Sejarah manusia bermula dengan kemuliaan, bermula dalam syurga. Sejarah manusia bermula dengan berpakaian. Bukan sejarah manusia ini telanjang bogel, bukan. Maka ini juga menjadikan kita dalam membina sejarah hidup anak-anak kita, biar anak-anak kita sentiasa tutup aurat daripada kecil lagi. Jangan mentang-mentang dia kecil, tak apalah Ustaz, dia kecil lagi, biarlah dia nak telanjang bulat, leper ke, ikut dia lah. Jangan. Pelihara aurat dia. Jaga. Jangan kita pula mak ayah ambil gambar masa telanjang dia. Tak apalah, kecil-kecil.
Lepas tu posting selepas 20 tahun lepas tu. Ni lah gambar dia telanjang. Kata ni kebodohan apa? Yang dilakukan oleh setengah orang. Ada orang dia suka posting gambar-gambar kecil-kecil masa dia telanjang gitu. Jangan. Ini mengaibkan. Allah ma'ilah melainkan dia tak ada malu dalam diri dia. Tak. Kita, tuan-tuan anak-anak kita kecil pun, kita tak ambil gambar-gambar dia pakai baju lah. Bukan suatu benda yang senonoh. Sebab manusia syaitan tamadun. Kalau tuan-tuan tengok, waktu mula bayi dilahirkan, apa dia lakukan oleh nurse? Dia terus bungkuskan kain. Tutup. Itu fitrah. Bukan kata kita orang Islam, ibu orang kafir pun. Bila mula anak tu keluar, terus dia bungkus dengan kain. Tutup. Kenapa? Inilah fitrah manusia. Dipelihara aurat. Maka kerja syaitan yang pertama apa dia? Menanggalkan pakaian Adam dan Hawa. Apa maksud menanggalkan pakaian? Ini signifikan kepada menghilangkan malu. Pertama, syaitan akan goda kita dengan hilangkan malu dalam diri kita. Tuan-tuan, bila kita malu, kita pun mencaruk biasa, maki biasa. Dedak aurat biasa. Kita makan rasuah pun tak malu, mencuri pun tak malu. Kerana senjata syaitan, hilangkan malu, kita berjaya menguasai dia. Sebab itu Allah cerita tentang bila syaitan mewaswaskan, menggoda Adam untuk menelanjangkan dia dahulu. Mendedahkan auratnya. Dengan maksud menghilangkan malu. Tapi Adam dan Hawa masih punya iman yang kuat. Sebab itu Allah cerita. Waswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuri anhuma. Maka syaitan mewaswaskan kepada kedua-duanya. Liyubdiya lahuma. Kerana syaitan hendak menelanjangkan kedua-duanya. Ma wuri anhuma. Apa yang menutup tubuh badannya. Min sawatihima. Dari kemaluan mereka. Waqala. Maka syaitan mulakan perancangan dia. Baik, soalannya. Bukankah iblis sudah diturunkan di dunia? Macam mana dia menggoda Adam yang berada di syurga? Dan kebanyakan ulama menyatakan Adam AS itu berada di syurga di langit. Ada yang menyatakan ialah syurga ma'wa pada langit yang keempat. Ada yang menyatakan ia syurga dunia. Lalu mereka merujuk kepada bumi Syam. Lalu kata ulama yang mengatakan kalau syurga dunia tak ada istilah turun-turun. Pasti tempat yang tinggi. Baik, bagaimana syaitan yang sudah dihalau boleh kembali ke syurga? Pendapat pertama menyatakan bahawa syaitan mewaswaskannya. Allah beri syaitan ini kekuatan dia mewaswaskan kita dari jarak jauh seumpama kita katakan networking ataupun seperti talian telefon. Contoh dia dari duduk Amerika, dia pun call kita, dia ringing dia tu boleh ganggu solat kita. Itu bila sembahyang telefon jangan bunyi, telefon jangan on. Ni kita tak telefon tengah solat. Ni kawan kita ni, dia duduk mungkin kat Amerika. Dia pun call. Lalu dia pun ganggu solat kita. Call. Itu umpama dia. Bagaimana waswas syaitan itu daripada bumi sampai ke syurga. Artinya iblis ni yang pertama ada link atau ada line antara dia dengan Adam. Ada line. Dia boleh bisik. Dia boleh call Adam. Oh Adam, pokok ini tidak dilarang melainkan kerana kamu ni kalau makan boleh jadi malaikat. Adam AS, makhluk pertama yang Adam jumpa ialah malaikat. Disebut dalam hadis, lamma khalaqallahu Adama. Bila Allah menyempurnakan ciptaan Adam yang tingginya 60 hasta. Lalu Allah kata, idhab ila ulaikan nafar wa hum nafarun minal malaikati jurusun. Wahai Adam, pergi jumpa malaikat. Yang pertama Adam jumpa dalam makhluk Allah atas langit ialah malaikat. Maka Adam kagum dengan malaikat. Malaikat dengan ibadat, dengan takwa, dengan segala-galanya. Tetapi kalau kita kat dunia ni ada orang kita kagum, tu kita belum tengok malaikat. Kalau kita tengok malaikat ni, saya tak ada makhluk lebih kita kagum daripada malaikat. Memang Allah ciptakan malaikat tu hebat. Dengan segala bentuknya, segala ibadat, kekosyokannya. Maka Adam pun dia memang nak jadi macam malaikat. Sifat malaikat yang beribadat. Dan dia tahu malaikat ini dia akan kekal di situ. Dan dia tahu malaikat tak akan mati sebagaimana manusia untuk satu tempoh yang panjang. Sebab itu jin atau setan diwaswaskan Adam dengan dua benda. Pertama dia kata Allah larang tadi supaya takut kamu jadi malaikat. Padahal bukankah cita-cita kamu nak jadi malaikat? Adam beranggapan pada isyhad dia. Apa salahnya jadi malaikat?
Malaikat ni makhluk yang Allah tak pernah murka. Kalau aku makan buah ini dan aku jadi malaikat, Allah tak akan murka aku. Murka itu sudah hilang. Ini pada isytihad Adam AS. Dan untuk menunjukkan manusia ini ada isytihad. Boleh jadi salah, boleh jadi betul. Dan kata Iblis lagi, au takuna minal khalidin. Atau kamu akan jadi orang yang kekal. Wa qasamahuma. Maka Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasin. Aku ni cuma nasihat je. Wahai Adam, sebenarnya larangan tadi bukanlah larangan tak boleh langsung. Sebab Allah takut, Allah tak mahu kamu jadi malaikat. Kalau kau makan buah ni, kamu jadi malaikat. Allah sebenarnya tak nak kamu kekal di sini. Kalau kamu makan, kamu dikekal di sini. Kamu tak akan dikeluarkan. Dia lupa dengan makanlah dia dikeluarkan. Sebab ijtihadnya salah. Dan syaitan pandai memainkan sentimen pandangan sendiri lebih baik daripada perintah Allah. Dan sepanjang zaman kita tengok, ramai manusia melihat pandangannya sendiri lebih baik daripada perintah Allah. Allah kata wajib tutup aurat. Mereka kata tak apa. Tutup aurat ni kalau ada syahwat, tak ada syahwat tutup buat apa. Allah wajibkan sekian arak. Mereka kata alah arak ni kan tak ada masalah. Cakap sikit-sikit je apa masalah. Kita just teman kawan itu. Ini bukanlah jadi biasa kita. Setiap kali Allah melarang, manusia ni ada ijtihad dia. Tak apalah tak semayang sekarang, kita semayang esok-esok boleh. Nanti bila pencing kita qada boleh. Demikian ijtihad rosak manusia. Tuan-tuan tidak boleh ijtihad dengan adanya nas. Nas dah suruh solat. Walau macam mana pun masalah kita solat. Tapi kita tu alasan. Sebab tu ramai orang kita, manusia, alasannya macam-macam. Kalau kita kata belajarlah nantilah dulu Ustaz, pencing-pencing kita orang belajarlah. Sekarang ni kita kejar jawatan dulu. Kita kata janganlah ambil rezeki haram. Tak apa Ustaz, nanti kita taubatlah kita ambil. Dulu muda-muda ni nak beli rumah, nak beli kereta, komitmen banyak. Nanti kita taubat, banyakkan sedekah, kita pun buat masjid, buat surau. Sentiasa dia berfikir, dia boleh kembali jadi baik. Sebagaimana Adam berfikir dan itu yang diajar oleh Iblis cara berfikir. Kamu nak jadi mulia dengan langgar perintah Allah. Tak akan hina kamu langgar perintah Allah. Sebab kamu ada tujuan baik. Sebab itu kaedah syarak menyebut al-ghayatu la tubarriru wasilah. Matlamat tak boleh halalkan cara. Walau matlamat kita baik, tapi cara tu salah, tetap salah. Ada yang matlamat ni nak jadi malaikat. Matlamat ni nak jadi makhluk yang kekal di langit. Ia lebih mulia berbanding bumi. Tapi cara kamu salah. Dan sepanjang hidup kita, tuan-tuan kena faham benda ni. Bila mana kita ada satu matlamat yang mulia, jangan salah jalan. Kalau salah jalan, buang kelongkang matlamat itu. Memang matlamat itu tak guna. Pertama, dalam membina matlamat, jalan tu biar betul. Kalau saya nak anak yang ramai, keturunan zuriat yang ramai, maka caranya berkahwin. Maka bukan dengan cara melanggar batasan syarak ini. Asalkan anak ramai, jangan. Kahwin. Kalau saya nak rezeki yang banyak, saya nak jadi jutawan dan kaya raya, maka jalannya ialah rezeki yang halal, jangan mengambil hak orang lain. Jangan asal letak matlamat, yang lain boleh belaka. Ini yang dilakukan oleh ramai manusia. Lepas tu dia mendambakan taubat di akhir usia. Lalu dia mendambakan keinsafan bila dia telajak jalan. Ya benar. Tetapi apakah kita punya kesempatan itu? Ya mungkin kita boleh cakap begitu. Kita nak taubat di akhir usia. Tapi kesempatan tu ada ke? Terutamanya bila Rasulullah menyatakan di akhir zaman, umatku mati mengejut. Maksud mati mengejut ni tuan-tuan, mati tak sempat taubat. Dia duduk nangguh mati. Maka lihat bagaimana kerja syaitan. Pertama saya sebut tadi, dia akan hilangkan malu. Yang kedua, dia cuba menunjukkan pelanggaran kita ini alasannya baik. Yang ketiga, dia bersumpah. Aku nasihat kamu. Maka taktik, strategi Iblis berjaya. Fadallahuma bighurur. Maka Iblis tunjuk kepada Adam dan Hawa suatu benda yang berbohong. Suatu benda yang batil dengan tipu dayanya. Ghurur yang tipu daya. Jadi kita kena tahu. Iblis dan syaitan dia ada tipu daya. Tuan-tuan, kalau kita mengadap dengan orang pandai tipu daya, macam mana cara dia? Tuan-tuan dengar orang kena scammer habis ratus ribu, even juta. Tuan-tuan dengar orang yang kena tipu, kena tipu. Macam mana kita nak menghadapi penipuan? Kita kena belajar. Dan ketahuilah penipuan paling licik, penipuan syaitan. Dan ketahuilah penipuan dia paling licik bila dia berkata, jangan taubat lagi.
Sebab kamu akan ada satu tempoh untuk kamu taubat. Walau orang-orang yang soleh, bila mana mereka buat salah, mereka cepat taubat. Dan inilah kemuliaan Adam. Adam, bila dia buat salah, bagaimana dia boleh kembali ke jalan yang sebenar semula dengan cepat? Berbeza dengan iblis, waktu dia buat salah, dia tak kembali ke jalan yang sebenar. Dia tu melaluk sesat sampai habis keturunan dia. Kerana Adam langsung bila tahu dia silap, dia memperbetulkan diri. Baik, kita lihat apa kata Allah. Falamma dhaqa syajarah. Bila mana dia makan pokok larangan tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka telanjanglah dia. Setengah ulama menyatakan Adam ini pakaiannya daripada nur cahaya. Dan bila dia buat maksiat, cahaya itu padam. Maka menampakkan seluruh badan dia. Maka apa kata Allah? Watafiqa yaksifani alaihima min warakil jannah. Cepat-cepat mereka berlari menuju ke daun-daun syurga, daun-daun pepohonan syurga untuk melindungi aurat mereka. Yang pertama, Adam mengembalikan sifat malu dia. Sifat malu. Maka Adam cepat-cepat cari apa dia daun-daun yang boleh tutup kemaluan dia, jangan nampak. Yang disebut min warakil jannah. Setengah ulama menyatakan daun tersebut ialah daun tin. Itu daun pokok tin. Atau kalau kita tengok buah tin, daun dia besar. Maka daun itu tutup. Dan Adam menampal ataupun kita menyusun beberapa daun supaya tutup terus kemaluannya dan juga kemaluan isterinya. Tinggal itu yang dia ada. Menunjukkan malu ini fitrah. Dan juga ayat ni nak tunjuk tuan-tuan, penjagaan aurat ni penting. Kalau kita berjaya menjaga aurat dan berjaya mendidik anak-anak kita menjaga aurat, maka chances kita, peluang kita untuk selamat daripada maksiat lebih tinggi. Kenapa? Terdidik malu. Sebab tu dalam tarbiyah anak-anak kita kena ajar apa kepada anak-anak kita? Malu. Bila kita sebut, kita ajar dia solat, puasa, malu. Apa ni abang dah besar, tak puasa lagi. Abang ni kan dah besar tak solat, orang lain semua solat, ajar dia malu. Abang ni tak pandai lagi ngaji, orang lain semua dah pandai ngaji. Ajar dia malu dan malu dan malu. Sehingga malu tadi berada pada kemuncak malu pada Allah. Mula-mula dia akan malu kepada orang. Itu fitrah. Sampai peringkat dia malu pada Allah. Maka lihat bila syaitan berjaya menelanjangkan Adam dan Hawa, maka Adam dengan pantas bergerak. Menutup kembali auratnya. Wa nadahuma, lalu Allah menyeru kepada dua-duanya. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kedua-dua kamu antilkuma syajarah, daripada pokok tersebut, wa aqul lakuma, dan aku telah kata kepada kamu, inna syaitana, syaitan itu lakuma, bagi kamu aduwwum mubin, musuh yang benar-benar musuh. Maksudnya musuh yang tak boleh kamu percaya walau sekali. Tentang kalau kita musuh dengan orang, dia tak sebenar-benar musuh. Dia musuh cuma separuh masa je, part time. Pada certain tempat, waktu kita musuh. Tapi iblis ni dia full time musuh kita. Macam mana pun dia watak baik, dia musuh. Dan dia sentiasa perangkat kita untuk buat jahat. Dia tak pernah menyuruh kita buat baik. Innama ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan itu akan senantiasa terus menyuruh kamu melakukan perkara keji dan mungkar. Jadi bila Allah sebut aduun, bukan biasa musuh, mubin, jelas, nyata, sebab dia dah bersumpah depan Allah. Maka tuan-tuan kena ingat dengan hidup kita kat dunia, kita ni ada musuh. Bila ada musuh, hati-hati selalu. Apa yang Allah larang, ingat musuh sentiasa dorong kita ke situ. Qala, maka kedua-duanya lantas cepat bertaubat. Qala, berkata Adam dan Hawa, Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami jadi orang yang rugi. Allah mengampunkan Adam, tetapi Allah tetap menghukum Adam. Ampun lain, hukum lain. Pengampunan Allah. Sebab itu bila kita manusia sekalipun, kita ni, cucu-cucu dia, cicit-cicit dia, bila mana kita taubat, ya Allah ampun, tapi kesan perbuatan kita tetap kita kena hukuman dia. Sebahagian kita akan kena hukuman tersebut. Maka Allah berfirman, qala bitu ba'dukum li ba'din adu, dan dia berfirman, turunlah kamu semuanya di muka bumi ini dan kekal kamu menjadi musuh antara satu sama lain. Walakum fil ard, dan di bumilah
Mustaqarrun, tempat tinggal kamu. Ini secara jelas menyatakan tidak ada makhluk selain pada manusia melainkan di bumi saja. Tak ada manusia planet Marikh, tak ada manusia planet sekian. Dan iblis juga begitu, tempat tinggalnya juga di bumi. Iblis tak tinggal planet Pluto, dia tak tinggal planet Mushtari, dia tak tinggal planet Zuhar, dia tinggal di bumi kerana matlamat dia nak nyesatkan anak Adam di situ. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa mata'un ilahin. Dan di dunia ini juga kamu akan dapat nikmat, tetapi nikmatnya bertempoh. Sebab tu di dunia tuan-tuan macam mana pun kita senang, dia cuma bertempoh lepas tu mati. Dia berbeza dengan syurga, nikmat tak bertempoh. Qala fiha, dan Tuhanmu berkata lagi, pada muka bumi inilah tahyauna kamu hidup. Wa fiha tamutun, dan di situ kamu mati. Wa minha tukhrajun, dari situ kamu dibangkitkan. Artinya semua kubur manusia ini di bumi. Semua tempat duduk manusia di bumi dan semua kubur manusia di bumi. Dan daripada bumilah manusia ini akan dibangkitkan. Maka ini sepintas lalu. Dan kita tahu tuan-tuan, cerita Adam dan juga Iblis ini bukan satu tempat. Dia ada 7 tempat dalam Quran. Cerita secara khusus. Dan nanti kita akan ulang-ulang cerita ini dalam ayat-ayat yang akan datang kerana ada penafsiran-penafsiran yang lebih dalam lagi. Bagaimana Iblis ini yang menggoda Adam, yang mempengaruhi Adam melalui isterinya Hawa sehingga mereka terjerumus dalam maksiat. Namun apa beza maksiat Adam dengan maksiat Iblis? Iblis bila dia buat maksiat, dia makin sombong, dia makin jahat dan dia tak nak taubat. Adam bila buat maksiat, dia cepat sedar dan dia cepat taubat. Maka itulah kelebihan Adam AS. Dan itulah kelebihan setiap orang. Bila buat salah, dia cepat taubat. Berbanding yang buat salah tu ego dan terus buat dosa dengan penuh kesombongan. Jadi dalam kisah ini banyak pengajaran yang nanti insya-Allah kita akan ambil lagi pengajaran-pengajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.